Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Rakyat Amerika Syarikat di Ukraine digesa segera meninggalkan negara berkenaan. Presiden Joe Biden ketika membuat gesaan itu memberi amaran mengenai kemungkinan berlakunya konflik lebih buruk dengan Rusia sekiranya tentera kedua-dua negara terlibat dalam konflik di Ukraine. Ini termasuk kemungkinan berlakunya perang dunia. Dalam satu temu bual bersama NBC News, Biden mengulangi pendirian pentadbirannya tidak sesekali akan menghantar tentera ke Ukraine, namun akan berusaha menyelamatkan rakyat Amerika sekiranya berlaku pencerobohan Rusia di negara tersebut. Dalam pada itu, Human Rights Watch HRW mendakwa Amerika Syarikat dan Cameron melakukan pencabulan hak asasi kemanusiaan yang serius terhadap pencari suaka. Dalam laporannya, HRW mendakwa kira-kira 90 pencari suaka yang dihantar pulang oleh Washington pada Oktober dan November lalu telah ditahan sewenang-wenangnya, diseksa dan dirogol setibanya di tanah air mereka. Terdapat juga dakwaan mereka dikasari dan tidak diberikan ubat ketika dalam tahanan imigresen dan penguatkuasa kastam Amerika Syarikat. Menurut HRW, tindakan menghantar pulang rakyat Cameron untuk berdepan dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, Amerika telah melanggar prinsip Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Ia melarang negara penerima menghantar pulang pelarian ke negara asalnya jika didapati mereka bakal berdepan bahaya. Parlimen Libya melantik bekas Menteri Dalam Negeri Fatih Bashara sebagai Perdana Menteri baharu. Ia sekaligus menyaksikan negara itu kini memiliki 2 Perdana Menteri. Menurut jurucakap Parlimen, Dewan Perwakilan Libya meluluskan sebulat suara pelantikan pesaing Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Abdul Hamid Debah itu. Pelantikan Perdana Menteri kedua tersebut dijangka mencetuskan perebutan kuasa baharu di negara bergolak itu sekaligus mengeruhkan konflik antara kerajaan di timur dan Debah di barat bandar Tripoli. Indonesia menempah 42 jet pejuang Rafale dan bakal menerima 2 buah kapal selam Scorpene dari Perancis. Perjanjian pembelian diumum ketika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu rakan sejawatan dari Perancis Florence Parly di Jakarta. Subianto mengesahkan perjanjian telah dicapai untuk pembelian jet tersebut dengan nilai kontrak $8.1 bilion termasuk bekalan senjata. Ia ditandatangani pada Khamis dengan perolehan pertama membabitkan 6 buah tempahan pesawat perang dari Perancis itu bagi menggantikan aset lama. Vaksin COVID-19 Novavax 82% berkesan terhadap remaja. Ia berdasarkan ujian klinikal fasa 3 terhadap 2,200 remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Menurut Ketua Pegawai Perubatan Philip Dubovsky, hasil keputusan ujian membuktikan vaksin itu selamat dan berkesan. Ini terutama dalam tempoh penularan varian Delta. Syarikat itu kini dalam perancangan untuk mengemukakan kelulusan kawal selia penggunaannya dalam kumpulan umur berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool merapatkan jurang dengan pendahulu Manchester City apabila menewaskan Leicester City 2-0 awal pagi tadi. Dalam aksi di laman sendiri, anak didik Jurgen Klopp itu mendahului babak pertama selepas Diogo Jota menjaringkan gol pada minit ke-34 sebelum menyumbat gol kedua 3 minit sebelum tamat perlawanan. Kemenangan itu membolehkan Liverpool mengumpul 51 mata daripada 23 perlawanan, kurang 9 mata daripada City. Satu lagi aksi menyaksikan Arsenal menewaskan Wolves 1-0 sekaligus melonjak ke tangga kelima dengan 39 mata, kurang 1 mata daripada West Ham yang menduduki tempat keempat. Piala Itali, juara bertahan Juventus mara ke separuh akhir selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Sassuolo. Juve mendahului seawal minit ketiga menerusi Paulo Dybala. Bagaimanapun, Sassuolo kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-23 melalui jaringan Hamid Traore. Gol kemenangan Juve hadir menerusi Dusan Vlahovic pada minit ke-88. Juventus akan berdepan Fiorentina yang hadir ke separuh akhir selepas menewaskan Atalanta 3-2 awal pagi tadi. Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.